Pada tahun 1995, seorang cikgu sekolah tu nama Cikgu Muhammad Haji Nawawi. Muhammad Haji Nawawi dia kata, Rafiq dia kata, Allah ni minta masuk maktab. Maka saya sampai jawab pernah, saya minta masuk maktab. Dapatlah tawaran sebagai guru pelatih di Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Maka masuklah maktab, jadi cikgu pelatih. Dia bagi kat saya option waktu tu, dia bagi kat saya saya bertanya. Selepas habis sampai 76, 77 habis kursus, saya ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang. Mula-mula Kuala Pegang lah, dalam bulan 1 sampai 78, mula mengajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang Bali. Dan waktu tu saya sedang mewakili pasukan Negeri Kedah dalam permainan hoki. Oleh kerana duduk Kuala Pegang, jauh sangat dengan Lusang ni, nak berlatih pun, nak lawan, nak bergerak pergi lawan di mana pun. Maka saya ditukarkanlah ke mengajar itu lebih kurang 6 bulan, ditukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4. Dan di Simpang 4 itulah bila saya bekerja dengan seorang pengetua, iaitu masa tu dia Cikgu Hassan Hashim. Tuan Haji Hassan Hashim ni, semua orang kenal. Masa tu lah Zaini itu di Sekolah Menengah Simpang 4, Zaini. Zaini dan tak ada dengan saya, tapi Zaini Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4 lah. Okay, saya duduk Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4. Jadi, betul, Tuan. Betul, mengajar tingkatan 1, PJ. Di situ, saya masuk situ, maka saya tengok contoh Cikgu Hassan tu, sekarang ni Datuk Hassan, merupakan satu contoh yang paling ideal bagi saya. Jadi daripada situ, minat cikgu ni semakin lama semakin berkembang. Maka bila kita dah minat dengan kerja cikgu ni, maka dengan mudahlah kita dapat memberi didikan kepada pelajar-pelajar dan dapat imbuh dalam sistem pendidikan yang ada di Kedah lah, di negara kita Malaysia. Dan daripada situlah saya mula minat jadi cikgu, dan akhirnya bila saya dapat tawaran melanjutkan pelajar mengajar sebab 4, dia kurang 2 tahun setengah gitu lah. Kemudian oleh kerana saya bermain hoki waktu tu, Universiti Pertanian Malaysia, sekarang ni Universiti Putra Malaysia, dia nak cari cikgu-cikgu yang mewakili negeri ni untuk dia bawa masuk sebagai pelajar di Fakulti Pendidikan dalam jurusan Pengurusan Sukan dan Pendidikan Jasmani. Maka saya pun pergi temu duga di UPM. Masa tu kena temu duga. Masa temu duga tu lah saya masuk, dan bila habis temu duga tu, kita boleh pilih nak jadi, masa tu nak jadi ASP Poli pun boleh minta pun nak masuk join dengan apa balik pun boleh. Tapi oleh kerana saya dah mula minat dengan cikgu, dan minat cikgu ni semakin lama semakin berdebat, maka saya pun terus berkhidmat sebagai guru. Dan lepas UPM tu saya diletakkan mengajar di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Citara. Tu yang mula nak jadi cikgu tu. Jadi rupanya bila saya pencet ni, dan saya tak menyesal lah pilih bidang pendidikan, atau tak menyesal lah jadi seorang guru. Kerana bagi saya, dia satu yang sangat memberi kesan yang sangat mendalam kepada saya. Bila saya pencet ni, baru saya terasa bahawa nikmatnya menjadi guru, ini yang saya dapat. Dengan anak murid yang jumpa di mana-mana pun tegur kita, anak murid sekarang berjaya. Dan kita pun tengok mereka semakin ada yang bekerja besar, ada yang berjaya. Dan bila jumpa kita tu, dia tegur kita, respect kita, yang tu yang kita rasa bangga menjadi seorang cikgu. Itu raisan yang tu yang belum cetusnya saya jadi seorang guru tu. Ya, baik. Terima kasih. Fasa yang pertama. Soalan yang kedua, kita buat penyempurna. InsyaAllah, fasa yang kedua. Sepanjang tempoh sebagai seorang guru, sebagai pensyarah di maktab perguruan, ini pengalaman di maktab ni contoh lebih sikit tu Haji, Cikgu Rafiq. Dan juga pegawai di JPN sebagai ketua sektor, KPP, pegawai di PPD Perantara. Kongsi dengan kami sikit kenangan paling manis dan pahit ketika dengan bersama warga pendidik. Silakan. Okey, lepas saya habis UPM tu tahun 83, 84, 85, 86, 87 saya mula ditempatkan di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim sebagai seorang guru. Dan di situ saya hari pertama lapor diri tu, pergi lapor diri, masuk dalam pagar Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim tu, bawa beg satu, masuk pergi, tanya dengan seorang, dia tu jurus pokok. Kawan tu jurus pokok. Saya tanya, saya bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Kata, Waalaikumsalam. Saya ni nak main lapor diri, nak jumpa dengan pengetua sekolah. Dia kata, pergi kat pejabat depan tu. Dia kata,
Umur Saya apa pun, you Rafiq? ya, Satu umur apa? masa tu umur 27 kot. Okey. Tapi masuk jumpa dengan Kani tu, nama dia Kak Noh. Kak Noh. Cerita Kak Noh, saya anak lapor diri. Ni pakcik tu suruh main jumpa main Kani, jumpa pengetua. Kak Noh kata betul lah pengetua. Yang sedang pokok tu ialah pengetua. Saya terduduk, saya rasa macam cukup pride tak. Hari pertama pun saya dapat satu kesilapan, nampak takut tak manis bagi seorang pengetua bila saya kata pakcik tu dia. Saya tunggu dan apa ni dia pun main. Dia main, saya pun minta maaf lah. Saya kata cikgu, dia tak apa ni, tak masalah apa ni tu. You main, dia kata, you main jumpa saya suruh pokok. Dia buat pakai baju pes keluar. Jadi saya tengok karakter dia tu, seorang yang very humble. Nama dia Arwah Amarham Cikgu Ramli bin Muhammad Noh. Orang kot dia, Isan kedai kot. Apa ni, Cikgu Ramli ni tengok dia very humble, soft spoken, dan inilah antara idola saya di masa saya berkhidmat sebagai guru. Seorang lagi Datuk Hasan Hashim pun merupakan orang yang paling saya respect lah, saya paling hormat. Dan saya cerita apakah yang ada dekat mereka tu yang saya ambil pakai sampai hari ini. Dan saya pun bagi tahu kat dia, mengajak, dia kata okey, dia duduk mana, saya kata duduk di Baling. Main dengan apa? Dia main dengan teksi. Cikgu kata, dia tahu rumah ada lah, dia tak ada rumah, you pergi duduk kuarter, dia kata. Lepas tu dia jadi warden, dia kata. Dia terus buat macam tu kat saya. Saya kata tak apa yang cikgu bagi, saya terima sebab saya guru yang baru nak melapor diri. Maka saya pun duduklah dengan Cikgu Ramli Maknoh selama lebih kurang 5 tahun. Daripada 1987, 88, 89, 90. Lebih kurang 4 tahun saya duduk dengan Cikgu Ramli. Dan banyaklah pengalaman saya belajar. Dan bagi saya ni, Cikgu Ramli, Cikgu Arwah ni, Cikgu Datuk Hasan Hashim, bekas pengetua saya sekolah Bahasa Bali, Cikgu Mota Basyaruddin, Datuk Hasan Hashim, Arwah Cikgu Ramli Maknoh, soal lagi pensyarah saya di Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia, Dr. Halim, dan pengarah pelajaran pendidikan yang pernah saya berkhidmat iaitu Datuk Misrah. Mereka ini merupakan kutub kanah saya. Orang panggil library. Kutub kanah saya, kutub kanah bergerak ni. Dekat mereka ni lah banyak saya ambil contoh-contoh pengurusan, contoh-contoh kepimpinan, contoh-contoh sebagai seorang guru. Dan saya duduk dengan Cikgu Ramli lama. Lepas tu saya baru keluar universiti. Kemudian saya diarah untuk berkhidmat di IBDA. Pada waktu tu IBDA dia maktab perguruan lembah pantai Kuala Lumpur. Bila Universiti Utama Malaysia serah bangunan tu kepada Kementerian Pendidikan jadikan dia sebagai Institut Pendidikan Guru lah. Dulu dia panggil Institut Perguruan Darul Amat IBDA. Maka saya diminta waktu tu saya graduate pengurusan sukan dan pendidikan jasmani. Jadi kekurangan pengarah pensyarah di situ, bab pensyarah yang lembah pantai yang beli rumah di KL depan tak pindah main lah. Kecuali yang nak pindah main lah. Dan saya pun diminta untuk menjadi pensyarah di situ. Maka saya pun berkhidmatlah sebagai pensyarah di IBDA pada tahun 1991. Duduk di Jabatan Sains Matematik, Unit Pendidikan Jasmani, mengajak pendidikan jasmani kepada hampir kebanyakan pelajar. Program pengajian Melayu ada, pengajian Arab, pengajian Islam ada, bahasa Inggeris ada. Kemudian bila masuk kursus pendidikan 1 tahun tu, saya mengajak pendidikan jasmani untuk pelajar-pelajar khusus orang Yekoh di IBDA. Dan di IBDA juga banyak pengalaman saya. Bila saya masuk tu, saya dilantik oleh kerana kuat sukan di bawah, dilantik sebagai penasihat biro sukan Persatuan Guru Pelatih. Masa tu saya ingat Zaini jadi presiden kot. Zaini dia yang ketua. Dan Isa pun Rainbow juga. Lepas tu masa tu pengurusian ni saya tahun 92. Setiausaha aku. Okey. Ya. Masa tu Arwah Allah Mazin sebagai pengurusi sukan ni, pengurusi luar. Dan Allah ni dia menteri saya. Pengajian dia matematik matematik. Dia dengan Azizan Perli.
Dia menti saya dan dia jadi pengusi sukan tu. Maka saya jadi penasihat. Jadi julung-julung kali kita buat kejohanan olahraga Ibda. Julung-julung kali. Waktu tu saya masuk 2 tahun dan tak buat apa. Lepas tu saya minta, lepas tu saya kata minta Persatuan Guru Pelatih sini yang menganjurkan kejohanan tu. Saya nak Persatuan Guru Pelatih imbaukan semua jawatan kuasa daripada guru pelatih ni hampa yang buat kejohanan ni. Kami pensyarah ni sebagai penasihat saja. Maka saya lantiklah saya penasihat pertandingan, jadual pertandingan. Cikgu Hamidi penasihat pembukaan majlis penutup dan pembukaan. Cikgu Rozali Sadef penasihat untuk jawatan kuasa pegawaian. Macam mana tu? Jadi 100% dibuat oleh Persatuan Guru Pelatih. Dan waktu tu kita ambil band sekolah menengah Asma, band Asma School, mai buat majlis perasmian. Masa tu pengarah dia saya tak pasti siapa dia yang pindah pergi ke RMC tu. Ibrahim ke apa macam tu lah. Masa tu Mak Ihsan sebagai timbalan pengetua Ibda lah. Jadi kita Tuan Haji Hashim. Tuan Haji Hashim tu Kadir. Tuan Haji Hashim. Dia pergi jadi pengarah di RMC, Royal Military College. Jadi kita buat di waktu tu juga yang kenangan saya di Ibda ni, saya beritahu kat Allah Mazin dengan kawan-kawan Persatuan Guru Pelatih ni, kita buat satu karnival permainan. Karnival permainan ni maksudnya karnival ni untuk kita buat preparation untuk kita masuk kagum. Kita buatlah itu pertandingan antara rumah-rumah dalam di Ibda tu, rumah hijau ada, rumah kuning ada, rumah ungu ada. Lepas tu buat pertandingan. Daripada situlah kita pilih pemain yang akan mewakili Ibda dalam kejohanan kagum peringkat kebangsaan. Maka kita buat latihan setiap petang, pelatih lah buat. Semua guru pelatih buat. Pensyarah penasihat permainan ni dia semua jadi penasihat untuk depa ni buat jadual pertandingan, buat depa monitor. Jadi di Ibda kenangan saya yang 2 tu lah yang saya paling ingat sekali sebab di samping kita buat kejohanan olahraga, buat kejohanan sukan ni, kita melatih guru pelatih tu buat the actual program, buat program yang sebenarnya. Jadi saya tengok daripada apa yang lepas tu bila Allah Mazin ni dia habis-habis mengajar tu, dia jadi guru sat di daerah Kubang Pasu ni. Dia dapat posisi P. Langkawi. Saya tiap-tiap tukar balik main sekolah kebangsaan Jitra 2. Ya, betul. Okey, dia pergi sana, lepas tu dia main saya bawa dia main hoki untuk pasukan Kedah. Lepas tu dia hantar P. Langkawi, saya pergi mengadap Pak Nafiah, kena marah dengan Pak Nafiah. Hari tu apa, you broker? Dia kata bukan broker. Saya nak bawa cikgu ni bagi perkhidmatan kepada kita dan bidang sukan. Dia rajin buat macam-macam di belah sini. Tapi kalau Pak Nafiah bagi tak bagi nak buat macam mana? Saya minta dulu ya. Lah kan dia dapat lagi lah. Dapat dia mengajar di sekolah kebangsaan Jitra 2. Dan dia dan main hoki dengan saya untuk state. Dan banyaklah program dia buat sekolah kebangsaan Jitra 2. Tapi Allah Ta'ala lebih sayangkan dia meninggal usia yang cukup muda. Jadi bila saya tengok dia, lepas sekarang ni saya tengok Azni Safri. Azni Safri ni sekarang ni sampai jadi pengurusi teknik hoki Kubang Pasu, seorang guru yang sangat aktif. Dan bila saya tengok orang macam ni, macam Ihsan sendiri jadi guru besar, Zaini sendiri jadi guru besar jadi guru di sekolah kebangsaan Tanduk yang biasa saya jadi PPD. Saya tengok orang macam ni buat kerja ni, saya rasa satu kepuasan bagi saya bila saya jadi pensyarah di mana. Ni baru 2, 3, 4 contoh yang saya dapat ni. Banyak lagi yang contoh, satu lagi bekas budak Ibda ni yang jadi guru besar banyak di seluruh Malaysia lah. Cuma saya tak ada kesempatan untuk pergi tengok mereka ni. Jadi bila saya tengok contoh-contoh yang ada dekat saya ni, saya rasa satu kepuasan saya bila saya dapat bagi benar. Tu saya baru bagi bahasa sukan, pensyarah lain bahasa Malaysia, arwah Pak Pin bagi bahasa Malaysia, Cikgu Jamil bagi kurikulum dengan latihan bina semangat. Macam ni yang kita dapat guru pelatih yang kita saya rasa cukup seronok lah bila saya tengok kadang-kadang macam ni. Sebab saya dapat tengok dengan dekat contoh-contoh pelajar saya yang terdekat tengok Zaini ya. Zaini ni kalau kata bagi program kita insya-Allah lah. Program kurikulum ke program apa-apa saya nampak dia sangat mantap. Cuma dia tak boleh dirusak lah kot. So itulah ni pengalaman saya di Ibda. Lepas Ibda ni saya keluar pergi jadi PK Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Kepulauan Hitam. Dan di sana 2 tahun tak banyak saya lah kenangan saya. Cuma sana tu kita
banyak kita budak-budak kampung ni. Cuma satu yang saya ingat kenangan yang saya tak dapat lupakan bila saya pergi situ, pengetua dia Cikgu Zainuddin, arwah Cikgu Zainuddin Saad. Dan budak-budak yang duduk Bukit Hitam ni, pemain pada Bukit Tangga, pasal naik bas pula satu lah. Jadi sekolah tu sekolah yang paling tercorok lah waktu tu. Jadi kita fikir macam mana kita nak bantu dia pagi. Tahun 1996 kot tak salah saya. Cikgu Zainuddin kata, Rafiq dia kata saya dengan satu lagi Cikgu Kadiak PK1, Cikgu Azhariah Loni SIP Plus di PPD Kembang Masuk. Dia fikir, saya fikir co-curriculum. Loni dia kata kita buat satu program. Kita tak suruh mereka main ke sini. Kita pergi kat mereka di Felda Bukit Tangga, kita ajak mereka di Felda Bukit Tangga. Tu program yang sangat baik yang telah diusahakan oleh idea dah oleh pengetua arwah Cikgu Zainuddin. Kita pergi cari bukan budak seri kita. Sebab kita tahu mereka nak main payah, baik, tak ada, motong kita. Hidup pun bukan senang macam orang lain. Maka kita pakat dengan pengusaha Felda waktu Cik Aziz. Kita minta Dewan Felda di Bukit Tangga tu kita jadikan sebagai pusat tuition. Bawa cikgu-cikgu kita pergi mengajar malam-malam dekat mereka. Dan pada tahun 1996 tu juga result sekolah menengah bandar kita meletup. Kalau tak silap saya lah, duduk belakang nombor 2 dekat SMJ tu. Kalau tak silap saya lah kan. Dan waktu tu 6 orang buat dapat grade 1. Dan 22 orang dapat grade 2 dan ada yang beberapa ramai grade 3. Dan kebanyakan yang berjaya. Dan salah seorang daripada pelajar tu nama Aisyah. Lah ni mengajar di sekolah belah Sungai Petani. Aisyah ni. Dia masuk Universiti Utama Malaysia jadi seorang cikgu. Lepas tu mengajar. Dia main jumpa saya. Dia main jumpa duk kacau. Nak tukar balik Amerika. Saya pun kira tukar Amerika waktu tu. Jadi bila saya tengok benda-benda begitu, banyak benda yang kita boleh bantu pelajar-pelajar di mana-mana sekolah pun untuk bagi dia pelajar. Kemudian saya tukar main sekolah kebangsaan Tengku Anum. Di Tengku Anum ni saya duduk sebagai pendidik petang setahun, pendidik penolong kanan hak Iwan Murid setahun setengah. Dan di Tengku Anum ni saya dah bincang dengan pengusaha sekolah masa tu arwah Cikgu Abdul Hamid. Kita buat program sukan. Sekolah tu sekolah sukan lah. Majlis Sukan Negara dah letak program tu nak cepat. Jadi yang tu Majlis Sukan Negara buat di 5 orang atlet lah. Jadi saya bincang-bincang dengan Pak Allah, kita buat satu program. Kita ambil belajar-pelajar yang ada di Kembang Basuh yang bagus dalam sukan ni, kita himpun sekolah kebangsaan Tengku Anum. Contohnya kita ambil sekolah kebangsaan Binjai. Waktu tu Cikgu Fazil ni bekas rusak pincin lah. Fazil dia ni orang bagus bola tapak. Dia buat Binjai sampai di Johan Dewa. Kita ambil budak Binjai 5 orang untuk bola tapak, himpun di sekolah kebangsaan Tengku Anum. Mereka bola tapak boleh main, sokan boleh main, bola jaring pun boleh main. Jadi terkutip habis budak-budak. Dijadikan sekolah menengah Tengku Anum sebagai sekolah sukan daerah Kembang Basuh. Bila dah habis tu saya pun ditukarkanlah ke pejabat pendidikan daerah Kembang Basuh sebagai tim penolong PPD pembangunan kemanusiaan. Waktu tu pengarah dia Datuk Hasan. Jadi bila saya kerja dengan Negeri Sembilan Empat, Datuk Hasan suruh Cikgu Bakar ambil cek saya, tapi tengok Cikgu Rafiq sekolah Tengku Anum. Tengok cara kerja dia macam mana. Cikgu Bakar main observe saya, tengok sistem file saya, observe saya mengajar pun tengok. Lepas tu 2-3 minggu saya dapat memo. Jadi saya rasa terima kasih lah Datuk Hasan sebab dia appreciate kerja saya di sekolah menengah kebangsaan Sembilan Empat. Dan kalau tidak, kalau orang tak suka dia tak ambil kita lah kerja kan. Isan kan. Ni mana dia suka tu. Dia ambil kita, dia bawa saya pergi jadi penolong PPD di Kembang Basuh. Duduk setahun setengah di situ. Tahun 2003 dia bawa saya sebagai KPP Sukan di Jabatan Perikanan Kedah. Dan dia bagi tahu kat saya, dia kata, duduk sini, kita urus betul sukan kita, bagi sukan kita naik. Dan Alhamdulillah, waktu tu 2003 tu, saya masuk tu dengan kerjasama Pak Hasan, beberapa jurulatih daerah yang ada, pengurusi teknik olahraga waktu tu, masa tu, Cikgu Segaran di Kolej Sultan Abdul Hamid, kita bawa bincang ramai duduk buat program tersebut, mereka bantu banyak kita dan akhirnya pada tahun tu kita jadi juruhat olahraga MSSM bagi kali yang kedua tu 2003. Berkat kepimpinan Datuk Hasan dan juga dengan jurulatih yang ada, maka pengusahaan kita yang ada, maka kita jadi juruhat. Itu antara kenangan-kenangan manis. Dan masa di jabatan tu jugalah saya bersama dengan pegawai saya di unit sukan JPN Kedah dengan sokongan daripada unit pembangunan. Waktu tu Rozani jadi ketua unit ketua KPP tu. Rozani banyak kami bincang, saya bincang dengan Rozani. Rozani banyak bantu saya untuk dapatkan projek-projek, dapatkan program duit peruntukan. Maka kita ambil duit banyak, kita
kita buat apa ni program-program pembelian peralatan macam-macam lah kita buat di Kedah. Dan yang paling Tuan Mengarah lah, Tuan Mengarah JPN Kedah lah ni. Bagus, saya Rozaini kerja dengan dia senang kerja dengan dia orang yang paling senang bekerja dengan saya cukup suka lah dia kerja dengan dia. Waktu dia saya penuh PPD kemanusiaan, dia penuh PPD urusan sekolah Kubang Pasu. Saya kan dia KPP bangunan. Saya jadi pengetua, dia jadi KPP lagi. Saya masuk PPD, dia jadi PPD. Saya pergi jabatan, dia jadi ketua sektor, sama saya ketua sektor. Jadi kami ni betul-betul dengan Rozaini. Jadi di sekolah tu di jabatan tu saya buat program, kita dapatkan program, kita tubuh pusat sukan daerah. Sekolah Menengah Pulau Nyok, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Dewan Pahlawan, Sekolah Menengah Khairul Johari, Sekolah Menengah Mogong, kita jadikan sebagai pusat sukan sehingga ke hari inilah. Dan juga saya juga pada tahun 2005 kot, dengan bantuan dua pengarah-pengarah yang ada waktu itu, kita usahakan sampai Sekolah Menengah Kebangsaan Teguh Anum jadi sekolah sukan di Kedah dengan peruntukan yang kita dapat sampai hari ini lah, dengan track, dengan dewan, dengan padangnya. Dan lepas tu saya habis tu, lepas 2008 saya jadi KPPM. KPPM ni dia banyak urusan tentang buku tiap, tapi KPPM ni kenangan saya masa KPPM ni, saya banyak deal dengan orang susah. Dia ada kebajikan di situ. Dia banyak deal dengan pelajar-pelajar kita yang susah. Dengar pelajar susah ya, pengarah waktu tu Haji Syahidan kata, you pergi cari. Jadi banyaklah saya jumpa program susah, pergi sampai ke Pendang, sampai ke Bakai, sampai ke Baling, mai ke belah Kubang Pasu, pergi sampai ke belah Perantang. Jadi banyak bila dengar susah ya, waktu tu gabungan pelajar Melayu Semenanjung, GPMS ni, mereka ada rajin berkeluar Ansar Abang ni. Pelajar susah apa semua. Di keluar ya kita pergi cari, keluar ya kita pergi. Jadi banyaklah saya imbuh dengan keadaan yang macam tu, di samping mengurus tentang buku teks, asrama. Dan di waktu di kemanusiaan tu, masa tu KPPM. Kemudian masa Cik Ajillah jadi pengarah, saya ditukarkan sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pok. Saya masuk Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pok 4 tahun. Yang ni lah jawatan yang sukan lah bawah lah, tapi jawatan agak mencabar sikit di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pok. Sebagai pengetua 4 tahun. Saya masuk dan apa yang penting bagi saya ialah saya cuba bina hubungan yang baik dengan cikgu-cikgu. Dan di Sekolah Menengah Tanjung Pok ni, waktu tu sekolah ni dia kira garang lah, budak-budak ni dia buat juga kan. Saya pun pergi sekolah tu, duduk KPPM. Tahu orang sekolah ni macam ni. Bila kita masuk, kita berjumpa dengan budak-budak tu. Saya rasa dia kena gaya. KPPM pergi jadi ketua sekolah macam tu. Jadi saya di situ agak tegas sikit lah. Daripada yang kata cikgu Rafiq Cengeng, garang sikit. Jadi kena buat garang dengan keadaan yang situasi macam tu. Garang hanya kumpulan-kumpulan tertentu saja. Garang pun sampai bukan pukul-pukul orang dah lah. Garang mulut ni, garang mulut. Tapi alhamdulillah bila saya duduk tahun 2011 sampai 2014 kan, tak ada keluar suara abang kata sekolah tu bergaduh ke, tumbuk ke apa ke. Alhamdulillah tak ada. Jadi saya pun garang, nak kata garang dah, bukan garang teruk sangat, tapi tegah dan siril. Saya akan tunggu masuk yang bulan pertama, 2 bulan pertama. Saya akan tunggu depan pagar. Tengok budak-budak main. Lepas tu ronda tengok kelas. Bagi berat. Jadi akhirnya saya pun dapat kerjasama yang baik daripada cikgu-cikgu Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pok pada waktu tu. Alhamdulillah sekolah dapat bergerak dengan elok, jalan dengan elok. Cuma cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu Tanjung Pok ni, lah. Dia bila satu benda dia main kat kita, cikgu budak ni buat macam ni, cikgu budak ni buat ni, budak ni nakal ni. Depa main kat kita bawa budak tu, depa nak kita tolong selesaikan isu tu. Jadi kita selesaikan isu tu. Bila kita selesaikan isu tu, cikgu-cikgu rasa puas hati. Dia rasa puas hati. Bila puas hati dia rasa pengetua ni ambil berat lah. Maksudnya lebih kurang macam tu lah. Jadi saya banyak saya buat benda-benda begitu. Dan bila ada isu-isu di kalangan guru, saya panggil cikgu tu, saya bincang dia luar dengan cikgu tu, apa masalah cikgu? Apa yang boleh saya tolong cikgu? Jadi benar-benar macam ni banyak bantu saya untuk saya bina satu hubungan yang baik lah di kalangan guru-guru. Dan di Tanjung Pok juga ada cikgu-cikgu yang kadang-kadang
bila online ni tak isi markah-markah saya cari. Saya panggil dia masuk, saya pada isi. Banyak kerja ni, saya banyak kerja isi markah. Kita bin kerja kita ni. Saya banyak bertegas dengan dia, tapi dalam bilik, panggil dalam bilik. Kita tak kata menjerit di luar. Jadi banyaklah daripada tahun 2013. Sekolah tu saya dengan kerjasama cikgu-cikgu, kita dah bawa sekolah tu dapat prestasi yang cukup tinggi lah. Itu dapat 63%. Saya dapat lonjakan perdana di peringkat kebangsaan. Lonjakan perdana di peringkat kebangsaan, pencapaian mengatasi 300 sekolah seluruh Malaysia. Dan terus dicadangkan untuk bai'ah. Maka tahun 2013 kami masuklah kumpulan nak di bai'ah. Tapi tak dapatlah bai'ah tu. Sebab saya kata kat cikgu-cikgu saya, apa yang saya penting ialah kita dapat meningkatkan prestasi pelajar. Bai'ah tak bai'ah ni saya tak kawan nombor 2. Walaupun dia merupakan satu benda inisiatif yang sangat baik pada kita, tapi saya nak hak ni lebih. Kalau kita bai'ah pun cikgu-cikgu nak kena betul-betul dulu, nak kena buat benda-benda yang cikgu tak mampu, kita tak payah. Kita penting prestasi kita naik, budak-budak kita belajar. Dan pada tahun tu budak ada sejarah orang seorang pun dapat straight A. Dan ramai yang dapat 5A, dapatlah 7A, dapat 6A. Daripada itu. Apa yang kita buat adalah kita buat program latih. Macam program sekolah-sekolah lain buat juga. Cuma kita lebih kepada prihatin kepada pelajar terlebih. Cikgu-cikgu ni kita bagi kebebasan dekat mereka buat. Jadi alhamdulillah. Nak tahu macam mana kita belajar tu, yang tu berbuat-buat lah. Banyak sekolah pun buat program. Jadi itulah kenangan yang paling baik bagi saya di sekolah kebangsaan Penyompong. Dan saya bertukar ke PPD Perantara pada tahun 2014 tu. 2014 saya tukar ke PPD Perantara. Dan di Perantara tu saya nampak kerja dia, mula PPD-nya tak apa nak gaduh sangat. Tapi bila Tok Dek jadi Menteri Pendidikan tu, dia main gaduh. Saya sampai bulan 5, Tok Dek pun dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Waktu tu pendidikan Perantara ni semua orang pakat tengok lah. Kementerian Pendidikan Malaysia pun main tengok kawasan Menteri Pendidikan. Jadi waktu tu saya nampak kerja mencabar. Jadi di Perantara ni tak banyak lah yang saya berlibat. Waktu tu saya teruskan program yang ada yang dibuat oleh PPD yang lama. Dan pada tahun CP tu Perantara dia jadi daerah yang terbaik SPM. Tahun 2015 kot. Saya ingat depa sana beri serta 2015 dapat hadiah di anugerah akademik peringkat Jabatan Pendidikan Negeri antara daerah yang terbaik waktu tu. Ni mungkin kesalambungan program PPD yang lama. Saya pergi bantu untuk memantau menyalah. Yang pertama yang saya tahu adalah saya tekakkan dia saat pagi tu saya mesti pergi rona sekolah. Pergi rona sekolah jumpa cikgu, sembang dengan cikgu, bincang dengan cikgu. Kemudian apa yang kita boleh tolong cikgu-cikgu. Saya sampai-sampai itu ada isu. Zaini tahulah isu sekolah kebangsaan Pedu, budak pasal lintas cross jalan, kabin minta 2 tahun, 3 tahun tak dapat. Masa tu Rozani dari jabatan dia pun. Maka saya pergi kat Rozani, saya minta tolong Rozani waktu tu dan Rozani pun bantu saya. Dan dalam masa beberapa bulan dapat kabin. Sekolah kebangsaan Tengku Abdul Rahman, sekolah kebangsaan Pedu. Jadi dapat kabin tu banyak isu rusai. Saya rasa benda ni kita kena one step ahead. Artinya kita kena laju kerja ni. Pergi jumpa orang atas, sembang. Saya sampai pergi peringkat kementerian, pergi jumpa dengan bahagian bangunan. Cerita kat dia kata isu budak lintas, Pedu tu lori balok, lori pasiak lalu. Akhirnya dapat tu satu. Yang kedua, dia daripada Tok Dek juga, kita nak buat safe house sebenarnya. Rumah untuk pelajar-pelajar yang lari ni kita nak himpun. Nak didik pelajar-pelajar tu, kita nak buat safe house sebenarnya. Tapi dia jadi pusat kegiatan pelajar di sebelah PPD tu, rumah guru tak pakai tu. Kita convert bagi jadi pusat kegiatan, pusat macam pusat co-curriculum lah. Dan situ kita sempatkan pelajar-pelajar untuk bagi kelas tambahan apa semua yang terbaik itu. Itu antara apa yang saya dapat buat di Perantara. Cuma kita yang tak dapat buat di Perantara ni itu bila saya dengan Tok Dek usaha untuk dapatkan sekolah mengasai di Perantara, sekolah asrama penuh. Dah tiap macam tapi mungkin rezeki tak ada kot. Dan tak dapat lah sekolah sains, sekolah menengah asrama penuh di situ. Dan cuma sekarang ni kita tengok ada sekolah yang premier sikit pun, sekolah menengah Syekh Ahmad lah yang premier sikit pun, yang lain tu banyak sekolah-sekolah harian biasa saja.
Dan lepas tu tahun 2016 tu Datuk Aluyah bagi tahu saya, Rafiq kata kami nak tukar main ke ketua sektor. Saya kata Datuk biar saya duduk di PPD lah, saya pun dah nak pencen lagi setahun setengah ni lah. Kita main duduk jabatan tu tegak ni. Saya pun pergi ke jabatan. Pergi jabatan ni dalam menjangkau masa setahun tu tak ada apa yang kita boleh buat lah. Cuma saya meneruskan kerja-kerja yang ditinggalkan oleh Tuan Haji Habib, memantapkan program-program yang ada, lepas tu menguruskan urusan-urusan yang berkaitan dengan sektor kemanusiaan. Cuma saya dah buat satu lah, saya dah pakat dengan Syamsul Adawiyah. Kita buat Syamsul Adawiyah, kita buat tuition di asrama. Kita minta sekolah-sekolah asrama ni sediakan lokit sikit duit, kita buat tuition secara proper lah. Tuition untuk kita nak bantu meningkatkan prestasi akademik di negeri Kedah ni. Maka waktu tu kita buat tuition ni, sekarang kita buat himpun pelajar-pelajar asrama satu sekolah, kita buat tuition latih to be secara 3 hari sebulan 3 kali. Sebulan ni Khamis Jumaat satu kumpul latih to be. Dan minggu depan kumpul sekolah lain pula latih to be. Minggu depan sekolah lain latih to be. Kita buat macam tu. Dan alhamdulillah bolehlah bantu sikit untuk meningkatkan prestasi di sekolah prestasi akademik Jabatan Pendidikan Kedah. Dan saya pencen tu tahun 16 bulan 2 tahun 2017 di Jabatan Pendidikan Kedah. Dan pencen ni balik pencen sungguh lah, pencen betul lah. Pencen ni duduk sekarang ni saya banyak buat kerja-kerja kerja-kerja kemasyarakatan. Saya timbalan pengurusi Badan Khadiat Kematian Masjid A'la, timbalan pengurusi Badan Khadiat Kematian Masjid Al-Hidayah Taman Basu Masjid Baru, dan juga bekas AJK Khadiah Masjid A'la. Dan hari ni saya ada program di masjid kami ni, program pusat pengumpulan kepulauan asas untuk asnaf di awak Basu lah. Kita prioriti kita ialah kawasan mukim kita lah. Ni Khadiah kita, Jita, taman kita duduk kat ni, kawasan-kawasan Jita. Tapi kalau ada rezeki lebih, kita akan hantar pergi keluar. Dan setakat ni, tiap-tiap bulan saya mula program ni tahun 2019, 2018, dah 18, 19, 20, 21, dah kat 4 tahun program ni. Dan kita dah bantu dalam di saya hari ni, saya ada 22 keluarga miskin yang kita bantu sepanjang 4 tahun ni. Dan alhamdulillah masjid kami ni pun dipilih sebagai pusat pemungutan zakat lembaga zakat di Kedah, dan kita dapat kumpul banyak juga tahun lepas. Dan dengan duit zakat ni kita boleh bagi pula kat asnaf yang daripada orang ni sebulan 200 ataupun RM100 tiap bulan selama setahun kita bagi. Jadi untuk hantar ni kami ada grup kami lah, tiap bulan naik motor, naik kereta pergi hantar dekat makcik-makcik yang ada yang susah-susah ni. Dan itulah kerja yang saya buat pada masa ni. Di samping minat saya dalam basikal dan juga minat saya dalam jogging ni, saya duk lari sampai hari ni lah. Dan tambah pula satu, dulu pun saya ada lesen motor besar. Masa saya mula kerja di Simpang 4 tu, bila dah habis pencen, minat saya dalam motor besar, saya teruskan balik lah. Jadi itulah istilahnya yang pengalaman dan kenangan saya semasa saya berkhidmat di beberapa unit atau beberapa jawatan di dalam bidang pendidikan di Kedah. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Rafiq. Cerita ni kalau nak cerita panjang lagi banyak gitu sebenarnya. Tapi tak apa. Banyak lagi, tak apa. Okey. Jadi untuk soalan yang terakhir, saya bagi masa lebih kurang 10 minit sampai 3.30. Cikgu Rafiq bagi sedikit cerita ataupun pengalaman sebagai seorang yang telah berada dalam dunia pendidikan ni begitu lama, begitu banyak pos yang ada di PPD, di jabatan, sekolah dan sebagainya. Kongsi dengan kami, bagi tip panduan kepada bakal-bakal pemimpin leadership ni. InsyaAllah, siapa-siapa lah, tak kisahlah sebagai ketua panitia ke sebagai apapun, untuk menjadi pemimpin ni pada masa yang akan datang, maknanya perlu ada tip sikit. Minta Cikgu Rafiq kongsilah dengan kami. Okey, silakan. Okey. Saya macam saya beritahu tadi, idola saya masa saya mengaji, pengetua saya Cikgu Mohtar Basharuddin. Arwah. Okay. Bila saya masuk di Sampat, Datuk Hasan. Bila saya pergi ke UPM, Profesor Dr. Abdul Halim, pensyarah fizik. Saya ambil fizik di UPM, pensyarah fizik. Saya keluar mengajak sekolah menengah Tunan, Cikgu Ramli. Di jabatan Datuk Hasan balik sebagai pengarah. Saya dan berkhidmat. Dan akhirnya Datuk Mislah.
Saya biasa jadi anak murid Datuk Hassan, tulis Tuan Rahmi. Saya sempat jadi Datuk Hassan. Ya. Yang ada dekat depan ni, ciri-ciri yang ada dekat depan ni, satu, cergas. Pengetua saya, Cikgu Ramli ya, Cikgu Ramli dia suka, dia tahu pada minat. Tapi dia ada benda lain yang saya belajar dekat dia. Kebanyakan depan ni, Cikgu Mohtar Basarudin, Datuk Hassan, Dr. Halim, Datuk Misrah sendiri pun, orang yang cergas. Jadi tip yang pertama saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan, cergas. Kita kena cergas. Bila cergas ni kita one step ahead daripada orang lain. Berarti macam saya pergi sekolah dan jumpa, saya boleh menapak naik tangga 3-4 tingkat saya tak macam alhamdulillah tak ada masalah. Jadi saya depa kata Cikgu Rafi ni pengetua kajian jalan. Jangan terus pusing tengok satu sekolah. Tak mana budak duduk santuy tapi. Jadi yang penting sekarang ni cergas. Saya tengok pengetua saya dulu dengan Datuk Hassan dengan Datuk Halim, orang Datuk Halim dia miskuas. Cergas. Jadi tip yang pertama ialah cergas. Bila cergas, kita selaraskan dengan falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara kita ialah melahirkan insan yang mantap semua dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani kan. Fizikal, mental, emosi, sosial. Jadi kalau kita tak cergas, mana kita nak build up budak kita jadi cergas macam kita cergas. Jadi ini yang asal yang paling penting. Cergas, macam-macam kerja kita boleh buat. Pantas, cepat, kreatif, badan sihat, otak sihat, jasmani sihat, rohani sihat, emosi kita sihat. Itu yang kita petik yang pertama, cergas. Saya tengok dekat Idul saya ni semua ada benda tu. Yang kedua saya tengok depa ni bekas-bekas cikgu pengetua saya dengan 5 orang ni. Depa ni sangat prihatin. Prihatin kepada guru, prihatin kepada pelajar. Depa ni masa-masa tulang dia main kat cikgu apa-apa. Dia tanya cikgu, saya tengok Datuk Hassan, Dr. Halim, Cikgu Mohtar Basarudin, Ibn Misrah ni pun dia sangat prihatin. Ini yang benar. Sebab kita prihatin kat cikgu-cikgu, kita ambil berat kat cikgu-cikgu, maka dia akan wujud satu keadaan di mana cikgu rasa mereka ni dihargai, akan wujud satu hubungan yang sangat mantap, sangat baik. Di hubungan baik ni kita kerja pun tak susah. Yang ketiga, saya tengok idola saya ni kan, mereka ni fokus mereka cukup mantap. Fokus mereka tepat. Datuk Hassan, saya mula lepas diri, dia kata, you main hoki kedah, nak tengok skor mas 94, ada pasal hoki, you kena menang di peringkat Kota Besar. Saya pun latih, tapi tak menang, dapat nombor 4, masuk semi final, tapi dapat 4. Dia berjamu kami mi rebus di rumah, kita tahniahlah kita nombor 4, kita 4 pasukan terbaik dalam daerah Kota Besar. Cukup kita. Masa tu Kolej Dr. Rohami, Syed Mak Bukhari, depa ni sekolah hebat-hebat, Syed Umar. Jadi kami nombor 4 di tangan, 4 je okey. Jadi bermakna Datuk Hassan ni nak itu. Bila saya jadi ketua ini sukan, dia kata, okey, you kena johan olahraga. Tak johan, you tukar beli sekolah. Akhirnya kita johan. Datuk Hassan dia punya aim dia sangat tinggi dan dia nak kalau boleh johan. Saya ingat cikgu-cikgu yang ada di Kedah ni kenal Datuk Hassan dengan asrama 5 bintang dia, dengan sekolah 3 kita semua menang. Masa duduk PSK PPK pun menang. Dia punya fokus dia tu. Katanya bila dia fokus dia buat. You focus, you work for it. Ini yang dia nak. Sebab tu saya tengok ni. Sebab tu saya bila saya main kita jumpa, saya fokus. Saya kata tahun depan kita nak 65%. Tak dapat, ketua-ketua panitia ni kita tukar. Jadi mana masing-masing usaha buat dan insya-Allah dapat. Kemudian yang ke tip yang saya tengok depa ni ya. Jadi cergas, prihatin, fokus tepat. Kemudian yang sebenarnya adalah tegah bertempat lah, tegah bertempat. Maksudnya kita ni cikgu-cikgu, kalau contohnya saya tengok Cikgu Ramli, ya saya bukan kopek sangat, buat kerja banyak yang tak penting. Dia panggil saya masuk dalam bilik pejabat dia, bilik guru, bilik pengetua. Dia masuk, dia marah kerja, dia kata apa? You buat kerja macam ni, marah. Saya keluar-keluar, saya keluar-keluar pada pejabat, saya kata aku nak minta tukar sekolah, nampak kerja. Saya rasa macam cukup kecewa. Tapi bila saya keluar di bilik guru, dia melengung, tak tahu lagi tanah telefon. Tapi dia kata, pergi kantin tak? Pengetua nak jumpa. Saya kata apa? Tadi marah aku nak jumpa aku. Saya pun pergi kantin. Pipi dia kata, Cikgu Rafi nak minum apa? Saya kata, tak meriah, minumlah sikit. Ada ayat dia. Saya minum dengan kena tiap air dia jadi sejuk lagi ya. Lepas tu, saya belajar situ bahawa kita ni sebenarnya bila kita dah marah, jangan simpan marah tu sampai bila-bila. Marah cakap. Dan saya belajar kata satu kali saya nak cerita hari ni. Bila saya jadi penolong pipi di Kubang Pasu, masa tu Pak Yo Hitam kau dengar ni dia tahu lah. Pak Yo Hitam jadi kurikulum. Saya dengan Pak Yo Hitam masa tu ada sedikit krisis. Ada benda tak kenal kan. Masa tu nak buat kejohanan pembarisan peringkat kebangsaan, peringkat ni Kedah.
Lagi 3 hari, lagi 4 hari. Pak Yah dah bercakap dengan saya. Lepas tu lagi Pak Yah ambil cuti 3 hari. Saya jadi panik. Tapi saya kata tak apa. Sebab saya ada orang lain yang boleh bantu saya. Masa tu Ustaz Mia ada, Ustaz Ma'adi. Cikgu Azizan sebagai penjelas sukan. Razak Darus sebagai bimbingan kaunseling. Lepas tu, mereka ni tak apa bos. Kami bantu. Lepas tu lagi kami buat kerja. Biar Pak Yah tak ada. Padahal kerja tu kerja desk officer Pak Yah. Buat akhirnya dan bila hari kejohanan berlangsung Pak Yah mai saya pun tak cakap ni buat alhamdulillah dirasmi oleh Datuk Hassan berjalan dengan sempurna elok. Dan bila saya tukar ke jabatan Khairuddin tanya saya, Rafiq, aku ni tak ada penyedia kurikulum di peringkat jabatan. Hang canang sampai dia. Saya canang Pak Yah Hitam. Orang yang berkeliling dengan saya tu saya canang dia. Lepas tu bila dia pergi ke jabatan dia pun tanya dia, hang marah aku pasti bila kalau dia tanya hang canang aku, Pak Yah, hang boleh buat kerja. Marah pada hari tu ya. Jadi kalau kita marah semua dendam, tak jalan lama dia lah. Jadi itu yang saya nak cerita bahawa jangan ada dendam di kalangan kita sebagai pengurus ataupun cikgu. Jangan dendam kat budak. Sebab tu benda yang tak baik. Kemudian buat satu tu lembut dan budi bahasa yang ni sifat ada kat mereka. Kemudian satu lagi saya tengok mereka ni banyak bekerja ke arah kejayaan. Saya tengok Datuk Mislah sendiri bila dia masuk jabatan dia buat pemantauan berkualiti, pemantauan kepimpinan berkualiti, dia buat pergi ke daerah, observe daerah, lepas itu panggil pengetahuan usaha apa yang observe, kita bincang dengan mereka, cerita dengan mereka tak mana kelemahan, tak mana kebaikan. Ini yang kita nak. Bila kita aim untuk kejayaan, kita work for it. Dan saya nak cerita Dr. Halim di UPM. Yang ni saya sangat-sangat sentuh. Saya ambil fizik, paper fizik 100 dengan fizik 25. Fizik ni teruk lah. Lepas tu fizik 100 fail. Bila fail UPM ni, kalau fail, maka dia akan keluar pada universiti. Tak grade lah. Saya pergi kat Dr. Halim. Dia kata, Doktor, bantu saya sikit. Dia orang Kedah, Dr. Halim. Dia mengajak akhir jari. Saya pun guna saya orang Kedah. Pergi cakap bahasa Kedah. Pure, kok dia nak tolong. Dia tak tolong. Dia kata, mana boleh tolong-tolong. Dia kata, you kena belajar. Dia kata, you main sini. Dia cengih. Dia kata, mampir. Dia kata, lepas tu, dia kata, okey, Khamis ni jumpa saya di Makmah. Khamis saya pergi. Dia bagi saya kertas tutorial. Dia kata, ambil kertas ni balik, Pak. Khamis hantar. Khamis depan hantar saya balik. Saya hantar. Khamis hantar dia bagi kertas baru. Hantar dia bagi kertas baru. Bila final exam soalan yang dia bagi kat satu soalan tu yang keluar dalam peperiksaan. Jadi saya dapat B untuk mata pelajaran fizik. Lepas tu bila saya naik fizik 205, dia mengajak juga. Dia tahu dia nak pas ya tak. Nak pas tak. Pas Khamis kat tu. Ini cara kita bimbing budak-budak. Kita bimbing cikgu. Artinya kita coach dia. Kita jangan kata, oh tak boleh, kita takut. Ini dia panggil teknik kita coaching. Coaching kita bagi dengan cara kita tak sedar bahawa dia nak sengalah bantu kita untuk kita berjaya dalam. Jadi cikgu-cikgu rusak yang ada, guru yang ada, kalau boleh gunalah kaedah coaching ni untuk bantu pelajar. Pelajar kita semua insya-Allah boleh. Cuma antara kita nak tolong dengan tak tolong saja. Dan itulah titik yang saya dapat kongsi pertama. Dan saya nak beritahu kesan daripada saya jadi seorang guru. Sebelum saya pencen saya dapat habuan. Contohnya bila berlaku satu, saya cerita banyak kat orang ni. Bila anak saudara saya aksiden di SIG pada tahun 2000, saya tak ingat tahun berapa, anak saudara saya aksiden dengan lori di SIG. Head to head lah, berlaku dengan lori, dia tak sedar diri, dihantar ke hospital rosak dalam keadaan tak sedar diri. Bila sampai misi beritahu, nurse beritahu kata tak ada harapan lah budak ni. Lepas tu kak saya duduk teriak di luar lah. Dan saya kata tak apa, duduk saya urus tengok dan memang tak sedar pun. Dan pada waktu itu seorang orang tepuk belakang bawah saya. Tepuk dia kata, Cikgu Rafiq, dia kata. Saya kata, ya saya Cikgu Rafiq. Ni siapa? Saya tengok-tengok dia kata, Cikgu ingat tak Ahmad Abel, pelajar sekolah menengah Sultan Abdul Halim. Oh, saya kata Ahmad Abel orang Pahang. Dia kata, betul Cikgu betul. Dia Cikgu mana siapa? Dia kata, saya bawa anak student tak sedar diri tu, nampak macam. Dia kata tak apa Cikgu dalam ni, biar saya urus. Dia urus budak tu daripada pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Habis semua siap dia buat kerja dia kata, Cikgu, kami komakan anak belakang Cikgu selama 70 jam. Saya akan maklumkan Cikgu daripada masa ke masa dan Cikgu mai jumpa saya ni. Saya pun okey lah, abang kau dia mendapat balik lah. Lepas tu, sebelum balik tu, misi tu tanya saya, dia kata kenal ke kau tu? Saya kata, kenal nak murid saya. Dia kata tu doktor kami tu, Dr. Abel. Dia sebenarnya habis dah dia punya cuti. Tapi oleh kerana dia tahu saya cikgu dia sanggup ambil masa dia selama 3 jam untuk urus anak saudara saya. Jadi alhamdulillah saya pun dah kembali normal macam biasa, tapi cuma terencatlah sikit dari segi otak yang pelagak tu.
Jadi inilah contoh kita seorang cikgu. Allah Ta'ala tunjuklah. Nampak tak? Kita dihargai oleh anak murid kita, seorang guru, pada waktu kita duduk ada tak pencen. Ni dah pencen ni baru ni beli daging dekat petang malam, anak murid jual daging. Dia kata, cikgu, saya jual kat cikgu 3 kilo, sekilo saya sedekah kat cikgu. Saya tak ada, alhamdulillah. Dah tak cikgu. Saya sedekah kat cikgu sebab cikgu banyak bantu saya dengan sekilo ni, tak nak bawa makna apa pun dekat saya. Oh, saya kata terima kasih. Ni halal. Dan satu lagi, seorang pelajar di sekolah Tanjung Pung, budak ni, saya tangkap esok opok, saya pegang kat kena, budak-budak semua tengok keliling. Saya tarik masuk dalam pejabat. Saya marah kat dia. Saya marah hisap okal paman. Dia lari keluar, dia tenang pintu, tercabut apa ni, answer pintu. Lepas tu budak ni, saya kata dekat kanis orang saya kata, jangan, saya takkan tanda tangan si kunci dia, pasal dia nampak tunjuk efektif sangat. Habis SPM. Lepas tu, bila saya tukar jadi PPD, saya kata kat Anissa, ni saya sign siap ni, esok dia main bagi kat dia lah, kesiap kat dia kan. Saya kata tu. Dan kebetulan baru ni bila saya ambil vaksin, saya masuk queue ramai. Orang dekat 500. Tiba-tiba saya masuk dalam gate tu, saya nombor dekat lagi dalam 200, nombor saya dalam lagi 70 orang. Tentu orang panggil saya cepat. Saya terkejut, pasal apa? Saya masuk lewat, masuk banyak ni orang dapat cepat. Lepas tu budak yang saya marah tu, dia tu main kat saya, cikgu kenal tak? Saya kenal, awak tak kenal. Yang aku dentik dengar, kenal pintu, dia tahu saya tu, apa ni, apa tadi dia driver ambulans Bukit Kayu Hitam. Kalau orang marah, kalau kita marah orang, dia tak main kat kita lah. Dia main, dia hormat saya. Dia tolong pula cepat proses dia ambil vaksin. Lepas tu dia tolong ambil gambar dia ambil vaksin. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan, indahnya jadi cikgu. Inilah yang kita dapat. Bila kita pencen dan bila kita tak pencen pun, benar-benar lagu ni sangat menyentuh jiwa saya. Dan saya rasa saya tak silap jadi seorang guru. Saya ingat tekat tu. Terima kasih perkongsian Cikgu Rafiq. Banyak tip dan juga panduan lah untuk kita semua. Alhamdulillah pada petang ini sebenarnya orang yang masuk petang ni sangat bertuah lah. Terutamanya bekas anak-anak murid Cikgu Rafiq lah daripada IBDA dan juga rakan-rakan sejawat, juga rakan-rakan terutamanya guru-guru saya Cikgu Rafiq daripada Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Perkongsian yang saya buat ini adalah untuk berkongsi supaya kita buka minda ataupun kita luar kotak sikitlah pemikirannya bila lihat bagaimana orang-orang yang berjaya dapat kita kongsi bersama insya-Allah. Izinkan saya Cikgu Rafiq untuk baca sekali lagi biodata. Tadi sepatutnya baca awal. Anu nak bagi anugerah tokoh dia baca awal lah. Saya baca sebagai satu binding lah pada rakan-rakan semua yang sebagai pada petang ini ada ni saya baca balik. Cikgu Rafiq, Tuan Haji Muhammad Rafiq bin Ismail ni lahir pada 17 bulan 2 1957. Tahun 1965 mula belajar di SK Pulai Baling. 1970 Sekolah Menengah Baling. Tak betul Cikgu Rafiq? Betul kan? 1976 Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor. 1983 UPM Selangor. Dalam bidang kerjaya 1978 jadi guru di Sekolah Menengah Kuala Pegang. 1980 Sekolah Menengah Sepampat Al-Ustaz. 1983 UPM Serdang. 1987 Samsah iaitu Sekolah Menengah Asrama Penuh Jenan, Sultan Abdul Halim Jenan, Jitra. 90 sebagai pensyarah di IBDA. 95 sebagai PK Co-Curriculum di Sekolah Menengah Bukit Kayu Hitam. 1997 SMK Tatar Sekolah Sukan dari Kedah sebagai penilai petang dan juga dilantik pada tahun yang berikutnya 98 sebagai PKM di Tatar. Tahun 2000 sebagai menjawat penolong PPD di PPD Kubang Pasu. Tahun 2003 sebagai KPP Sukan di JPN Kedah. Seterusnya 2008 KPP HEM di JPN Kedah. 2011 SMK Tanjung Poh sebagai pengetua. Cikgu Rafiq ingat tak saya main melawat masa Cikgu Rafiq mula menjadi pengetua di situ. Kita bincang. Saya ingat tu. Saya pun masuk tahun 2011 ada di jabatan pada masa itu. Dan 2014 Cikgu Rafiq dilantik sebagai PPD Padang Terap. Tarikh yang sama Cikgu Rafiq pergi bulan apa Cikgu Rafiq tu? Bulan tak silap bulan 3 bulan 4 gitu lah.
kita sama. Tarikh yang sama, Cikgu Rafiq pi ke Padang Terap. Saya 1 bulan 4 2014 turun sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Suka Menanti. Dan tahun 2016 Cikgu Rafiq dipanggil balik sebagai ketua sektor di JPN Kedah. Itu sebagai satu inilah kerjaya Cikgu Rafiq. Dan setelah pencen Cikgu Rafiq, ulang balik yang tadi lah, sebagai bendahari Buhan Barakah, AJK Persatuan Badminton Kubang Pasu, Timbalan Pengurusi Badan Khariat Kematian Masjid Al-A'la, Timbalan Pengurusi Badan Khariat Kematian Masjid Hidayah Taman Pasu, Masjid Baru ni. Dan hobi beliau ialah jogging, basikal dan motor. Yang ni lah saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan, rakan-rakan yang ada dalam ni. Cergas kan Cikgu Rafiq sebut tadi ni. Yang ni lah sebagai satu, saya orang panggil Cikgu Rafiq ni sebagai ikon saya. Saya pun dah mula jadikan cergas ini sebagai satu amalan dalam hidup saya. Tahun 2014 ni, untuk makluman jugalah, saya mula dihinggapi penyakit darah tinggi lah. Di situ saya mulalah. Lepas sakit tu saya dah mula balik dengan kecergasan ni, kayu bicycle tahun tu start sampailah ni. Jadi tahun ni saya sedang mengikuti bagaimana Cikgu Rafiq hidup sebagai gaya hidup sihat dan cergas. Itulah. Jadi secara rumusannya pada petang ini, saya nampak apa yang Cikgu Rafiq sampaikan tu, saya berpendapat lah, ni pandangan saya. Saya nak kata bahawa kita ni untuk menjadi seorang yang hebat sebagai pemimpin, kita perlu cetak manusia, cetak orang. Dengan hasil mencetak itu, akhirnya dia akan jadi sejarah. Manusia meninggalkan sejarah, perlulah dia melakukan sejarah, barulah dia akan dapat meninggalkan sejarah. Sebagai penutup lah untuk saya pada petang ni. Sekian, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tokoh guru daerah Kubang Pasu tahun 2021, Tuan Haji Muhammad Rafiq bin Ismail, kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi kehidupan, berkongsi juga tip dan panduan kepada kami semua. Dan terima kasih kepada penyelaras program kita pada hari ini, koordinator kita Cikgu Syamil Piki Koko. Saya nak abang Cikgu Rafiq, Piki Koko kami ini muda lagi, umur baru 30-an. Tahun ni saya recommend dia untuk buat master di UGM. Dia ni adalah salah satu pemimpin. InsyaAllah saya nak cetak dia untuk jadi seorang pemimpin. InsyaAllah. Elok. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Cikgu Mat Zaini, pegawai penyeras Pusat Kor di Padang Terap. Kami sama-sama lah dalam IBDA dan alumni ni mengadakan program-program jalinan ukhuwah dan sebagainya. Terima kasih kepada semua lah yang terlibat pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan segala kerja buat ataupun perkongsian kita pada petang ini memberi manfaat dan juga sedikit garis panduan kepada kita semua sebagai manusia yang perlu kepada bimbingan dan juga panduan kepada kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih semua yang terlibat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Saya Allah Taala. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rafiq daripada SK Kuala Pegang. Terima kasih. Sekolah teruskan. Cik, terima kasih Cik. Ramli, okey. Selamat Tuan Guru Besar. Alhamdulillah. Cikgu Ramli. Tahniah Ramli. Tok guru kita kena tunggu. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Tuan Haji Rafiq. Saya mohon warga Kementerian Pendidikan Malaysia, Rafiq, saya juga. Cikgu boleh tengok dekat chat tu ada borang untuk mengisi untuk perkuliahan SPL KPM daripada pengisian daripada Sekolah Kebangsaan Kimtik. Jadi cikgu boleh isi. Nanti saya rasa kita dalam jangka masa 5 ataupun seminggu, 5 hari ke seminggu kita akan masukkan, insyaAllah secepat mungkin dalam SPL KPM. Di cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan daripada JPN, PPD, warga Kementerian KPM boleh isi borang Google Form tu untuk keadaan SPL KPM. Terima kasih. Ya, okey. Ada warga Kimtik. Saya tanya terima kasih banyak bagi penumpang. Terima kasih banyak Cikgu Ramli. Cikgu Ramli Ya. bagi gambar. Ya, Tuan Zani. Amboi.
Pak Bin nak tengok. Tak tengok Rafi. Ada. Boleh bagi kan. Tunjuk gambar. Abang tengok lah. Abang ni gambar. Abang ni gambar.